Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, murid sekalian, bertemu lagi kita dengan tahun 3 mengenai buku. Kali ini kita akan belajar mengenai kita bertemu lagi dengan hafazan ataupun Al-Quran, asas tilawah Al-Quran. Okey, murid sekalian, mari kita buka buku. Kalau siapa yang ada buku yang warna merah ni, tahun 3 asas tilawah Al-Quran Kahfa ni, bolehlah buka buku ini. Sebelum itu, marilah kita membaca surah pula. Marilah kita membaca doa untuk memuliakan atau lagi berkati kepada pembelajaran kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, murid sekalian, pada minggu lepas kita sudah belajar mengenai surah Al-Fil. Itu surah yang berkaitan gajah. Okey, hari ini kita masuk pada surah baru, kefahaman Al-Quran dalam surah baru, iaitu surah Al-Humazah. Bapak sekalian, apa maksud itu surah Al-Humazah? Surah Al-Humazah ini adalah surah yang di mana surah yang berkaitan orang yang mengumpat ataupun orang yang mengumpat dan orang yang menyimpan rezekinya ataupun menyimpan kekayaannya dan tidak menghulurkan kepada orang-orang miskin ataupun tidak menolong kepada orang miskin lah. Okay, bapak sekalian, mari kita membaca sedikit demi sedikit. Yang kita dahulukan surah Al-Humazah. Mari kita baca dan fahami ayat-ayat di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Apa yang dikata pada ayat pertama? Kecelakaan bagi setiap pengumpat dan pencela. Nampak? Yang ayat pertama pun kita dah tahu, iaitu mengenai mengumpat. Okey, yang keduanya, allazi jama'a malan wa'addadah. Okey, maksudnya yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Maksudnya dia ada harta, dia hitung dan dia tak bagi dekat orang. Sedangkan rezeki-rezeki itu, kalau kita bersedekah, mana kita lagi banyak dapat, Allah akan beri lebih lagi kalau kita rajin berkongsi rezeki dengan orang. Okey, seterusnya, yahsabu anna malahu akhladah. Okey, maksudnya dia apa? Dia menyangka bahawa hartanya itu dapat mengekalkannya. Maksudnya dia sangka bahawa harta, duit semua itu boleh kekal di dunia ini. Maka tidaklah begitu. Di sebaliknya, harta ini tak kekal, tak boleh bawa ke syurga, tak boleh bawa mati, tak boleh bawa ke kubur, orang kata. Okey, kita pergi kepada ayat seterusnya, muka surat sebelah. Okey, tak lupa juga murid sekalian, kalau yang ada buku ni, muka surat 54. Okey, seterusnya, kalla layumbazanna fil hutamah. Maksudnya tidak, sesungguhnya dia akan dicampakkan ke dalam neraka, iaitu hutamah, neraka hutamah ni. Nampak? Okey, seterusnya, wa ma adraka mal hutamah. Dan tahukah kamu apa itu neraka hutamah? Nampak? Dan dia tanya, apa itu neraka hutamah? Kita pergi pada pusat seterusnya. Nampak tak? Okey, nampak. Narullahil muqadah. Al-hutamah ialah
api yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang dinyalakan. Maksudnya api yang membara lah. Itu neraka utama tu. Okey, seterusnya. Allati tattali'u 'alal afidah. Maksudnya yang membakar sampai ke hati. Maksudnya kalau siapa yang terjerumus dalam neraka ni akan dibakar sampai ke hati. Okey, orang sekalian, kita tengok seterusnya. Innaha 'alaihim mu'sadah. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Maksudnya api-api itu mengelilingi semua anggota badan mereka. Okey, sekalian, kita tengok ayat yang jelas sekali. Fi amadim mumaddadah. Ini adalah ayat yang terakhir, iaitu mereka terikat di situ. Mereka terikat di situ pada batang palang yang melintang panjang. Maksudnya dia akan tetap dalam dekat situ. Okey, bapak sekalian, mari kita baca dan fahami dengan betul surah ini maksudnya. Okey, kita pergi kepada muka surat 57. Baca dan fahami. Surah ini diturunkan di Mekah. Surah Al-Humazah ni diturunkan di Mekah. Ingat murid sekalian. Terdiri daripada 9 ayat. Tengok ayat. Nampak dia ada 9 ayat. Surah ini terdapat 9 ayat. Dinamakan surah Al-Humazah yang bermaksud pengumpat. Itu yang tadi yang Ustaz cakap tadi itu, maksudnya adalah pengumpat. Kerana pada awal surah ini Allah Subhanahu Wa Taala memberi amaran dengan azab yang pedih terhadap orang-orang ataupun orang yang suka mencela orang lain. Maksudnya dia suka mengumpat orang lain lah. Ni penting. Suka mengumpat dan suka mengumpulkan harta tetapi tidak menggunakan pada jalan kebaikan. Jalan kebaikan ni maksudnya bersedekah, bagi sikit dekat anak yatim, dekat orang miskin, bantu orang susah. Itulah maksudnya kebaikan. Okey, mari kita pergi kepada aktiviti untuk hari ini. Kita tengok sikit isi-isi penting surah Al-Humazah. Ia mengandungi kutukan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap semua pengumpat dan pencela. Nampaknya surah ini Allah mencela. Surah ini Allah tak suka ataupun Allah kutuk. Mengandungi kutukan Allah. Yang kedua, berhati-hati dengan harta yang dimiliki. Jangan sampai menimbulkan sifat-sifat yang buruk dan pegangan salah. Okey, nombor 3 ataupun ta, azab siksaan bagi mereka yang bersikap buruk. Sekalian, nampak surah ini Allah memang tak suka. Bukan tak suka kepada surah ni, tak suka kepada sikap-sikap orang yang mencela orang lain, menyimpan harta sendiri tanpa memberikan kepada orang-orang lain. Okey, mari kita tengok pada seterusnya. Nampak tak? Okey, nampak. Pengajaran daripada surah Al-Humazah. Yang pertama, kita hendaklah menjauhi perbuatan mengumpat dan mencaci. Yang nombor 2,
kita hendaklah membelanjakan harta pada jalan kebaikan. Yang tadilah yang kita cakap, belanjakan kebaikan ni maksudnya bagi kepada ibu bapa, adik-beradik, anak yatim, orang miskin, orang susah. Yang ketiga, kita hendaklah menghormati dan berbuat baik sesama manusia. Tak kiralah bangsa lain ke, China, India, kita kena berbuat baiklah kepada mereka. Okey. Nombor 3 ni kita abaikan dahulu. Kita tengok kepada nombor 4. Kita tengok ini adalah aktiviti adik ataupun murid-murid sekalian di rumah. Nanti kalau tak ada buku, Ustaz akan bagi melalui gambar ataupun PDF lah. Boleh print ataupun salin balik. Yang kalau yang mana tak ada printer, bolehlah salin ataupun buat terus jawapan. Okey, nombor 4 ni adalah aktiviti. Nomborkan kalimah di bawah mengikut urutannya. Contoh nombor 1 ni. Ini nombor 1, ini nombor 2, nombor 3. Contoh. Okey. Naru apa ni? Kita semak balik ayat-ayat dia balik. Mana dulu? Al-Muqaddah ni dulu ke? Allah ni dulu ke? Naru dulu. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mana satu dulu? Boleh. Contoh macam ni Ustaz bagi. Narullah ni 1. Narullah hilmuqadah. Ni 2. Ni 3. Okey, sambung di sini balik. Ba. Kemudian kita tulis 1, 2, 3 balik lah. Okey, baik-baik sekalian. Okey, kita pergi kepada aktiviti yang kedua, iaitu gerak minda. Muka surat 59 ya. Gerak minda, isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Di atasnya adalah jawapan. Nyalakan, Makkah, 9, kebaikan, pengumpat. Masukkan jawapan-jawapan ini ke dalam ayat yang betul lah di ruang tempat kosong. Yang pertamanya, maksud daripada maksud apa? Maksud perkataan al-humazah ialah Ustaz dah bagi dah tadi. Al-humazah ni maksud dia adalah pengumpat. Kita cari mana pengumpat, kita buat dalam tempat kosong. Okey, murid sekalian, kita pergi kepada seterusnya, aktiviti seterusnya. Nombor 2 ni, padankan ayat dengan ertinya. Ini adalah ayat Quran ataupun surah Al-Humazah tadi sebelah sini, dan di sebelah sini adalah maksudnya. Padankan. Kalau Humazah ni macam mana? Okey, contoh. Humazatil lumazah wa'addadatu wa'addadahu akhaladahu al-hutamah. Kita bagi contoh al-hutamah ni apa? Al-hutamah ni adalah neraka hutamah. Boleh padankan. Okey, murid sekalian, untuk aktiviti ini Ustaz akan bagilah, kalau tak ada dalam buku teks, Ustaz akan bagi melalui dokumen ataupun gambar lah. Semua boleh buat dalam buku aktiviti ataupun buku latihan sekiranya tak ada buku teks ni. Okey, baik. Sampai sini sajalah. Untuk makluman ataupun pertanyaan apa-apa boleh tanya kepada Ustaz lah melalui WhatsApp ataupun Telegram. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.